Okay guys, Assalamualaikum. So now I will show you how to render using Keyshot. Okay, seperti yang semua tahu, software Keyshot ni adalah dibuat memang khas untuk tujuan render. Okay, sama ada untuk render image ataupun render animation. Okay, first sekali Keyshot interface apabila kita open software ni, interface dia macam ni lah. Okay, dekat atas ni ada file, edit, environment, lighting, camera, image, render, view, window and help. Okay, and then ada move tool, tumble, pen, performance mode dan ada macam-macam lagi lah. Dan di bahagian bawah ni ada import, ada library, ada project, ada animation, Keyshot XR and render. Okay, icon render ni inilah tempat untuk render image or animation. Tapi sebelum untuk pergi ke proses render, perlu setting dulu. Betul, kalau macam image perlu setting dulu dari segi material, environment. Kalau macam animation kena setting dia punya movement, camera, apa semua tu. Jadi so untuk permulaan ni saya akan I will show you guys how to render image. Okay, benda basic dulu. Yang first kali apa yang perlu you guys tahu ialah how to import 3D file. Okay, import 3D file ni basically Keyshot ni boleh support bermacam-macam jenis file, SolidWorks file, AutoCAD, Rhino, 3D Max and many more 3D software file. Tapi contoh, tapi tidak semua version 3D software tu yang Keyshot ni boleh support. Contohnya kalau macam SolidWorks, based on dia terpulang lah, based on Keyshot version. Ada Keyshot version yang dia tidak boleh baca file SolidWorks yang complicated. Kalau yang simple ataupun only part maybe boleh, tapi ada yang jenis assembly yang complicated dia susah nak baca. Okay, jadi langkah yang selamat untuk render ni yang memang mana-mana version Keyshot pun boleh support adalah format 3D XML. Jadi you guys yang mana gunakan mana-mana software yang mungkin Keyshot yang you guys ada tidak boleh support, you guys boleh save as ataupun tukar format dia kepada 3D XML. Jadi sekarang ni kita akan import dulu. Okay, import. Sini saya ada koleksi, ada banyaklah koleksi 3D file. File asalnya adalah SolidWorks. Okay, ini SolidWorks assembly, ada part, dan saya telah save as to 3D XML ni ya. 3D XML, and then click open and then import. Okay, before we start, first what we need to do is you guys perlu check dulu file yang you guys import. Check sama ada semua file tu adalah complete ataupun tidak. Contoh seperti ini, gemstone cukup ke tak? Kadang mungkin ada setengah file yang gemstone dia hilang, ataupun ada part yang mungkin bila sebab pertukaran format tu mungkin ada berlaku sedikit kecacatan pada 3D file tu. Jadi perlu check dulu sebelum mulakan proses render. Okay, basically untuk features Keyshot ni, kalau menggunakan mouse, left click and then hold, left click dan hold, fungsinya adalah untuk rotate. Okay, rotate object, left click and hold, rotate object.
Kalau roller tengah, di mouse roller tengah, you guys klik and hold, itu adalah untuk pen. Okay, pen untuk move dia left to right, atas bawah. Okay, pen. Dan roller tengah, kalau you guys zoom in, boleh gunakan untuk zoom in and zoom out. Okay, kat atas ni pun ada juga ikon untuk pen. Okay, ataupun boleh gunakan roller tengah, click and hold and then move pointer, so dia akan bergerak lah. Kalau left click and hold untuk rotate, left click hold for rotate. Okay, sekarang macam mana nak apply materials on this 3D object. Okay. Dia ada dekat sini, dekat bawah ni ada library. Klik on library and then akan appear library yang mengandungi ada materials, color, texture, environment, backplate. Okay, first we need to apply material. Okay. Bila you guys klik dekat material ni, dia akan appear berbagai jenis material. Ada architecture, ada clothes on leather, ada paint, ada gemstone, glass, light, liquids. We got metal. Okay. Di dalam metal dapat banyaklah, ada aluminium, anodized, basic, ada brass, chrome, copper, iron, dan ada precious metal. Okay, di dalam precious metal ni lah terdapatnya gold, platinum and silver. Okay. Di dalam material ni juga ada paints, ada stone, ada plastik, ada wood. Okay, wood ada pelbagai jenis wood lah, bermacam-macam jenis tekstur kayu ikut pada kesesuaian. Dan setiap material ni ada pelbagai jenis finishing. Contohnya seperti ini, kalau contoh kita ambil nickel, kat dalam nickel ni dia ada basic. Dalam basic ni ada polish and rough. Itu dalam mesh ada nickel, ada dua jenis, ada macam-macam jenis finishing. Okay, contoh kalau kita ambil dalam precious ada gold. Di dalam gold, basic gold sama je, ada polish and rough. Okay, gold 24K, itu ada flakes. Dalam gold ada flakes, and ada texture. Texture ni dia ada macam-macam finishing, ada brush 90 degree, and then ada texture. Okay, dan ni kita akan test jadikan cincin ni, modern ring ni, kita akan test dia dengan material gold 24K polish. Cara nak apply material adalah letak pointer on the material, click and hold, and then tarik, drop dekat atas objek. Okay, and then jadilah dia akan apply, dia akan auto apply. So ada dia punya bead tepi-tepi ni pun kita akan letak gold, klik, hold, tarik, letak atas objek, and then lepas. Okay, semudah ABC. Dia sama macam copy paste sahaja. And then gemstone ni you guys boleh gunakan. Di dalam texture ni pun ada gemstone. Okay, gemstone you can choose the suitable color gemstone. Ada ruby, rose quartz, fire opal. Okay, kita letak ruby. Okay, tiga-tiga ni kita letak ruby.
Okay. Sekarang ni dah siap, settle for applying material. Okay, alternatif for gemstone, kalau you guys tak nak guna gemstone ataupun mungkin ada setengah jenis bentuk yang gemstones-nya colour dia tidak menyelah, alternatif for gemstone juga boleh gunakan glass. Efek dia sama. Okay, boleh gunakan glass. Okay, ini ada glass. Dalam basic glass ni ada basic range and then solid glass. Okay, juga boleh gunakan glass, tapi dalam glass ni pun tak banyak sangat base pada version Keyshot yang you guys install. Ada Keyshot yang jenis dia punya glass ni ada banyak colour. Selain daripada glass, ada satu lagi material yang boleh dapat efek sama seperti gemstone dan lebih banyak pilihan colour adalah you guys boleh gunakan plastik. Okay. Plastik, clear plastik. Tapi kena ambil yang shiny. Okay, ni clear shiny plastic blue contoh ya. Kita try tukar Ruby ni kepada clear shiny plastic blue, klik hold, dan tarik, letak atas gemstone ni. Okay, nampak? Efek dia mungkin ada sedikit berbeza, tapi tak banyak beza antara clear shiny plastic and gemstone ataupun glass. Di dalam ni ada lebih banyak pilihan color. Okay, ni ada sama je, ada clear shiny plastic red. Warna dia pun bila plastik dia ada beza lah. Dia punya colour dia lebih menyelah, lebih merah daripada gemstone. Kalau you guys tak berapa suka dengan finishing gemstone punya colour, you guys boleh gunakan plastik. Okay, sekarang dah siap apply material. Kita adjust environment. Klik pada environment ni kat sini. Okay, di dalam environment ni ada banyak lah, ada interior, ada outdoor, ada studio, and then kita ada sun and sky. Di dalam studio ni ada banyak lagi lah, ada light tent, ada panel. Tapi kalau dalam studio ni pulang pada you guys punya bentuk dan jenis render yang you guys nak buat. Kalau nak gelap sikit, okay, ni gelap sikit. Okay, sama je cara nak apply, klik, hold and then drag dekat bahagian belakang and then lepas. Okay, ada pelbagai jenis finishing, bukan finishing, environment. Okay, nampak semudah A, B, C. Okay, ada satu cara lagi. Environment ni, selepas you guys apply environment, contohnya andai kata you guys suka dengan environment yang macam ni, background yang macam ni, tapi you guys nak dia sedikit terang, nak adjust dia punya brightness, so boleh gunakan arrow pada keyboard. Okay, contohnya arrow ke atas, kalau you guys tekan, nampak tak perbezaan dia semakin dia up dia punya brightness. The same environment but you guys can adjust dia punya brightness. Nak gelap sikit, arrow ke bawah, anak panah ke bawah, ataupun tekan anak panah ke atas. Nampak ni, boleh terang, boleh gelapkan sikit, tapi environment yang sama. Okay. Sekarang ni kita dah siap render image. Sudah siap ni, apa yang perlu kita buat adalah klik dekat render sebelah bawah ni, dan klik render. Boleh klik, akan ada
untuk render image ni, benda penting yang you guys perlu ingat adalah folder ataupun rendering output ni, inilah folder ni. Kalau tak, takut kalau you guys just tekan render, you guys susah nak jumpa ni sebab dia punya default output folder adalah dekat C user public documents keyshot and render. Jadi susah nak jumpa. Jadi penting untuk you guys tukar dia punya output folder. Dan satu lagi perkara yang penting adalah resolution. Di dalam resolution ni you guys boleh custom, boleh type yang resolution yang you guys nak ataupun klik on preset. Di dalam preset ada pelbagai default resolution yang universal, boleh pilih ikut pada kesesuaian. Okey. Kalau untuk tujuan print size A4 tidaklah perlu tinggi sangat, tapi kalau you guys punya laptop boleh support, and then boleh buat yang paling tinggi. Kalau tidak, mungkin cukup pada 1920 pun dah cukup cantik. Layer yang ni tidak perlu buat, dia cuma akan tambah pelbagai ni lah. Kalau nak letak ni pun boleh, reflection apa semua ni, tapi tidak perlu pun tak apa. Ok, ni lah folder ni. You guys boleh klik, boleh tukar dia punya output folder. Ok, letaklah kat mana-mana yang you guys nak. Ok, and then klik pada render. Ok, sekarang ni saya letak di desktop saja. And then sekarang ni kita klik. Apabila sudah settle setting ni, still image, you guys boleh klik dekat render. Ok, apabila klik render, you guys perlu tunggu. You guys perlu tunggu hingga selesai. Ok, ini rendering 7%. You guys perlu tunggu hingga 100%. Dan selepas tu kita akan tengoklah hasil dia macam mana. Ok, jom kita tengok hasil apabila sudah siap render. Ok, sekarang ni kita sekarang ni dah siap proses render. Ok, ini adalah gambar yang dah render dah siap tadi. Memang cantik, clear. Proses kita nak render daripada mula tadi pun semudah ABC. Jadi sangat mudah. Tak sampai 5 minit pun kita dah boleh siap setting apa semua, and then just click render. Cuma yang mungkin akan ambil masa sedikit ialah proses render. Tapi proses rendering ni you guys tak perlu risau. Kerana sebab apabila you guys dah klik render, anda kata mengambil masa terlalu lama, you guys klik and then tak perlu tunggu, boleh tinggalkan you guys punya laptop and then pergi buat kerja yang lain. Okay, jadi tidak perlu tunggu. Hasil dia pun sangat cantik. Kita try zoom sikit. Okay, nampak walaupun dah zoom dekat, gambar dia still clear, image still HD, still nampak cantik. Okay, kalau you guys nak lagi hasil yang lebih detail, boleh upgrade, boleh tambah lagi, tinggikan lagi dia punya resolution. Okay, ini kalau setakat untuk you guys nak print size on poster size A3, A2 still okay, masih okay lah. Saya yang tengah zoom sekarang ni adalah, kalau ikutkan dah size A1 ataupun AO dah ni. Okay, tapi gambar dia still cantik. Okay, jadi sampai sini saja sesi tutorial untuk image rendering. Selamat mencuba. Assalamualaikum.